Rahsia. Kita ikuti tausiah bertajuk Rahsia Kadar Tuhan bahagian pertama yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Azam Hamzah yang dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita telah membaca tajuk bagaimana orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah berhujah tentang qadar ataupun ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berlaku kepada mereka. Antara hujah yang kita telah lihat sebelum ini ialah bagaimana mereka mengatakan apa yang berlaku kepada mereka sebagai orang yang kafir ataupun orang yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dakwaan dan juga logik pemikiran mereka. Kalau mereka menjadi jahat, mereka menjadi tidak beriman, ataupun mereka memang ahli maksiat, mereka kata itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu dakwaan yang tidak betul yang kita telah lihat pada bulan yang lepas. Bagaimana dakwaan-dakwaan seperti ini sebenarnya tidak ada sandarannya di dalam agama kita. Ya. Kita telah tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan kepada semua kaum sejak daripada dulu, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, nabi-nabi dan juga rasul-rasul untuk membimbing manusia menjadi mereka yang taat kepada syariat, taat kepada Allah, taat kepada perintah yang ada di dalam kitab-kitab yang telah kita dengar biasa sebelum ini kan. Kita ada syariat dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, selain daripada suhuf yang banyak, lembaran-lembaran yang berkaitan dengan agama yang sebegitu banyak telah diutuskan oleh Allah SWT kepada para rasul. Ya, para rasul ini kalau kita ulang balik sebelum ini, para rasul ini dia bukan 25 orang. Ya, rasul ini bilangannya sebegitulah banyak. Yang 25 itu adalah yang wajib kita ketahui, kita beriman dan kita tahu serba sedikit tentang para rasul itu. Rasul yang lain itu kita wajib beriman mereka ada dan mereka diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum-kaum tertentu, yang mana kita pun juga wajib beriman. Kita tidak boleh sekadar beriman kepada yang 25 orang nabi saja. Itu adalah yang kita kata tadi, kita wajib mengenali nabi-nabi, para rasul itu. Adapun yang lain itu pun kita wajib. Ada ramai para rasul, ada 313 kalau kita baca dalam kitab, para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada 124,000 para nabi. Ya. Ada beza di antara nabi dan rasul. Itu kita tak payah sentuhlah pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini dakwaan-dakwaan yang dikemukakan oleh orang kafir itu tentang takdir yang berlaku kepada mereka, sebenarnya kita boleh jawab kerana apa? Kerana Allah telah turunkan peraturan, telah turunkan syariat, telah turunkan segala panduan untuk mereka ikut. Dan tentu saja panduan-panduan ini adalah panduan yang menjurus kepada kebaikan, membawa kepada keimanan, membawa kepada kesejahteraan hidup dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, ya? Seluruhnya dalam kehidupan dunia. Jadi jawapan-jawapan itu kita boleh sangkal seperti mana yang kita telah lihat dalam bab yang sebelum ini, ya. Okey, ya. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan tengok bab yang seterusnya, iaitu dalam bahasa Arab dia khafaul qadri wa karahatul khawdi fihi. Maksud dia apa tuan-tuan? Bahawa rahsia
qadar Allah Subhanahu wa taala, benda tu adalah satu benda khafa, benda yang kita panggil sir ataupun rahsia, ya. Wa karahatul khawdi fihi, dan kita dilarang untuk kita mengkaji takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan memikirkan banyak sangat tentang ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada kita. Sebaliknya, kita sebagai hamba, kita kena redha, kena terima takdir itu. Tak boleh kita kaji sampai sedalam-dalamnya, kenapa aku tak kaya lagi. Contoh adalah kan, kalau orang yang sentiasa nak memikirkan tentang kebendaan ni, dia akan kata, kenapa aku tak kaya lagi, sedangkan kawan aku kaya. Dia kalau dalam bahasa Arab, al-khawd ni, dia larut, maksud dia larut dalam benda tu. Kita dilarang sampai ke peringkat kita mengkaji, kenapa Allah bagi aku macam ni, kenapa berlaku macam ini, ya. Kita tak dituntut, malah dilarang oleh agama kita. Dia kata di sini, zaka ma yahtaju ilaihi al-mu'min fil qada'i wal qadri. Sebenarnya bagi seorang mukmin itu, dia kata dalam bab qada' dan qadar ini, dia tidak boleh nak sampai ke peringkat yang kita kata tadi, ya, nak kaji. Sebab qadar Allah SWT ni, dia kerja Allah. Jadi kita tak perlu nak kaji, ya. Dia nak kaji kerja Allah SWT. Bahasa mudah dia, seseorang itu dia cuba mengkaji takdir Allah SWT, ya. Jadi itu tidak menjadi tuntutan, malah dilarang dalam agama kita. Kemudiannya, dalam soal qada dan qadar ini, dia kata fayakfihi ay ya'lama ma'nahu wa darajatahu wa illam yu'min bihi wa inna Allaha alimun bikulli syai'. Kita dalam soal qada dan qadar ini, kita yang perlu kepada kita ialah kita tahu maksud qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tahu dia punya tahap-tahap dia yang ada, dan kita beriman, yakin sesuatu yang berlaku kepada kita ataupun kepada alam ini ataupun apa saja, sebenarnya kita cukup hanya kita beriman. Kita kata sebagai bahasa dia, sebagai dia punya, kita conclude dia punya kehendak itu ialah kita kata, serah, aku bersyukur kerana itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Kita percaya itulah yang berlaku, sesuatu yang berlaku kepada kita kan. Ramai orang sekarang ni, dia rasa susah dalam hidup, semua orang susah lah. Rezekinya cukup-cukup makan saja, ya. Rumahnya tidak seperti rumah orang lain. Kenderaannya juga kenderaan yang kita tengok, kenderaan yang biasa-biasa saja, tidak seperti orang lain, ya. Orang lain ada banyak kenderaan yang berbagai-bagai, tapi dia tidak seperti itu. Malah majoriti manusia memang macam itu. Tak ramai orang yang orang kata kaya raya, berkemampuan, cakap saja yang dia nak, benda tu dia akan dapat. Tidak ramai sebenarnya, ya. Yang ramainya adalah orang yang hidup biasa-biasa saja, terhad dari segi sumber, terhad dari segi keuangan, terhad dari segi keupayaannya. Jadi pada dia tu, sebenarnya pada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya perlu kata, inilah takdir kepada Allah kepada aku, dan aku redha dengan apa yang aku dapat. Malah lebih hebat lagi orang seperti ini, tuan-tuan, dia sampai bersyukur walaupun dia rasa dia susah, tapi dia tidak pernah hilang dari ingatannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifat kita sebagai orang yang berimanlah.
Sebaliknya orang yang tak beriman, itu yang kita jumpa, mereka melakukan berbagai-bagai perkara yang melanggar. Dia ditakdirkan sebanyak ini yang dia dapat, tapi untuk dia dapat tidak bersyukur dengan apa yang dia dapat, dia akan buat perkara-perkara yang maksiat. Dia akan mencuri. Auzubillah lah, ini sebagai contoh tuan-tuan ya. Malah mencuri itu kadang-kadang tuan-tuan bukan sekadar mencuri yang biasa-biasa saja. Curi duit wakaf. Ya, orang wakaf kat masjid pun orang curi sekarang ni. Ya. Orang ambil sedang dia tahu itu adalah duit wakaf orang, pemberian orang kepada perkara-perkara yang membawa kepentingan awam, iaitu wakaf, pun dia boleh ambil juga. Jadi ini adalah contoh orang yang tak tahu qadar, tidak beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berlaku kepada dia. Jadi kita sebagai seorang Islam ini cukup untuk kita faham apa makna qada dan qadar, dan kita beriman dengan apa yang ada, yang berlaku kepada kita, kepada sesiapa saja. Wa anna Allah alimun bikulli syai', dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seperti itu tuan-tuan, kita kena tahu bahawa sebenarnya Allah menentukan qadar kepada kita, qada dan qadar kepada kita itu sebenarnya Allah tahu. Kenapa Allah beri sekadar itu? Ya. Kalau kita cerita pasal harta benda lah, kekayaan, mungkin biasa kot kalau tuan-tuan kita ni, kita ada dapat duit RM100, biasa dapat duit RM100, kita rasa duit itu hanyalah macam tak ada nilai, sikit sangat kan, takkan nilai. Tapi cuba kita tidak pernah dapat duit RM100, yang kita dapat RM10 je, RM10, 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 RM10. Satu hari itu kita dapat RM100, ya. Kita dapat RM100, bila kita tentulah kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab pada dia jumlah itu sangat besar. Tapi pada orang yang memang dapat RM100 sehari, 100, 100, 100, 100, dia tak rasa besar benda itu. Begitulah keadaan kita sebagai seorang manusia. Allah sekat, Allah tidak izinkan untuk kita mendapat lebih. Mungkin kerana dia takut, kalau aku beri lebih, orang ini tidak akan bersyukur. Sedangkan ada orang yang dia beli RM100 boleh bersyukur, dia dapat RM100, dia tidak pernah bersyukur kepada aku. Sedangkan dia punya amount tu sama tuan-tuan, 100. Kalau kita 100 memang tak banyak lah, kita kata 10,000 kan, banyak sikit lah 10,000. Orang ni dapat 10. Seorang tidak pernah seumur hidup mendapat RM10,000. Satu hari dia dapat, kita tengok dia punya suka, dia punya senyum, dia punya sampai ke telinga dia punya senyum. Tapi orang yang ada setiap hari itu tidak lagi merasai satu, tak senyum pun dapat 10, malah dia nak gandakan lagi. Kerana apa? Orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia kata wa annallaha alimun bikulli syai'. Segala qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bagi kepada hamba-hamba dia sebab dia tahu. Kenapa dia bagi seperti itu? Kan? Orang itu umurnya panjang. Allah takdirkan umurnya sangat panjang. Sedangkan dia umur panjang, kita tengok nak kata dia bagus sangat pun tidak juga, kan? Malah ada baru-baru ni orang yang ustaz yang kita dengar selalu dalam radio IKIM kan, kalau hari Jumaat malam Sabtu ada ustaz, saya ingat ustaz apa tu dalam radio kan, dia meninggal muda lagi, ya? Muda lagi umurnya. Tapi ada orang yang umurnya dah jauh-jauh, kita nak kata dia bertambah bersyukur dengan umur yang dilebihkan, tidak juga. Sebab kita tengok dia ni macam dulu juga kan, keadaan dia, perangai dia, sifat, percakapan dia dan sebagainya. Sebabnya Allah SWT dia tak bersyukur dengan umur yang diberi kepada Allah SWT. Sebenarnya Allah kata panjangkan tu sebab apa? Allah masih sayang dengan dia, beri peluang untuk dia buat kebaikan. Kalau perlu dia bertaubat dengan kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan dia, kan? Sebab itu Allah dia kata innallaha alimun bikulli syai'. So kita jangan nak
cemburu orang umur panjang. Mungkin ada sebab kenapa Allah bagi umur dia panjang. Mungkin sebab kehidupan dia jenis orang yang Allah sayang dia, Allah bagi umur yang kepada dia untuk dia buat kebaikan. Mungkin dia tidak sempat buat kebaikan yang banyak dalam kehidupan dia. Jadi itu ya. Allah mengetahui setiap sesuatu, wa khaliqu kulli syai', dan dia menjadikan segala sesuatu, wa ma lam yasha' lam yakun. Allah kata dalam ayat pengarang kita kata, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, dia tidak akan berlaku. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita berusaha, dalam kita berikhtiar, kita ingin mencapai kecemerlangan, mencapai kejayaan, mencapai apa saja, tapi Allah tak izinkan. Kita kata dalam hukumnya, kalau Allah tak izinkan benda itu berlaku, walaupun kita dah, orang kata dah terjelir lidah dah usaha kita tu, ya? Tapi Allah tidak izinkan. Dia kata sini, wa ma lam yasha' lam yakun, tak akan jadi. Sebab itu kita kena terus berusaha sehingga kita berdoa, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan kehendak kita. Sebab undang-undangnya, kalau Allah tidak mahu, tidak akan berlaku sampai bila-bila. Yang kita tak dapat apa yang kita kehendak tu, kita sebagai seorang Islam kena yakin bahawa itu adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Itu cara kita orang yang beriman. Kemudian dia kata lagi, wa annahu adilun, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat adil. La yazlimu ahada, dia tidak menzalimi sesiapa pun daripada kalangan hamba dia. Kalau kita rasa kita ni tak puas hati dengan apa yang kita dapat, jangan kata, jangan tuduh, jangan anggap bahawa Allah menzalimi kita. Tidak sekali-kali, tuan-tuan. Banyak dari segi kita dalam kehidupan kita ni, kita banyak keperluan lah. Ada keperluan yang berbagai-bagai. Malah ada keperluan tu pun sebenarnya berada dalam tuntutan agama pun. Contohnya ada orang yang sangat-sangat nak pergi menunaikan fardu haji, kan? Fardu haji ramai orang nak pergi, tuan-tuan, bersusun-susun. Dari segi kota tu tak cukup. Boleh 3 juta orang aja pergi setahun. Penduduk orang Islam ni ada bilion, tuan-tuan, di seluruh dunia. Masing-masing nak pergi, tak dapat. Tapi Allah masih lagi tak beri. Kalau kat Malaysia kita pun ramai orang yang sedang queue untuk dia pergi ke menunaikan fardu haji, kan? Tapi sehingga dalam tuntutan syariat itu pun Allah tak penuhi lagi. Ada rasanya orang dah tunggu 10 tahun tak dapat pergi lagi. Adakah Allah itu zalim? Tak, Allah tidak zalim. Ada sebab, ada sesuatu yang kita tidak tahu kenapa Allah tak benarkan kita sampai lagi. Sebab nak pergi itu kita kena belanja banyak, tuan-tuan. Sekali belanja pergi itu memang banyak belanja. Mungkin Allah tidak, yang kita tak tahu kelemahan kita dan sebagainya. Nanti haji itu yang kita kata haji mabrur, ini ada kursus kan sampai bulan Mac kat masjid kita. Siapa yang tuan-tuan pergi itu boleh hadir kat kursus itu supaya kita dapat haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-tuan, kita doa macam tu? Sebab ada orang yang belanja duit dia pergi haji, dia tak dapat haji yang kita kata haji mabrur itu. Ada orang macam tu. Tapi bukan kita lah, insya-Allah tuan-tuan semua kita lah, semoga kita dapat haji yang mabrur. Tapi ada orang yang pergi itu Allah tidak kurniakan haji mabrur kerana mungkin dia tak ikut pun peraturan, langgar semua syarat sah, syarat wajib dalam menunaikan fardu haji yang kita belajar tu kan. Tak dapatlah dia haji mabrur. Jadi kerana mungkin dia lemah, dia tak faham lagi, Allah tak izinkan untuk dia pergi. Barangkali ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. So kita bercakap tentang bagaimana takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah satu benda yang menzalimi sesiapa. Wa annahu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hakimun, dia sangat bijaksana.
munazzahun minal abathi. Dia ini suci daripada perkara-perkara yang tidak elok. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi dalam Quran sebut bahawa bagi Allah ini ada nama-nama yang baik kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah kata fad'uhu biha, sebutlah nama Allah dalam doa-doa kamu, ya. Jadi kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam doa kita tu selain kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, kita tambah lagi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Azim, ya Wadud, ya Dzul Jalali wal Ikram. Kita tambah sebanyak mungkin nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita pohon. Ya. Yang kita pohon tu sebab Allah kata kalau kita berdoa, kita gunakan nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu semasa kita berdoa, insya-Allah Allah suka kita memuji dia. Dia sangat sayang kepada hamba-hamba dia yang banyak memuji dia di dalam kehidupan dia, ya. Wa annahu hakimun munazzahun minal abathi wala yahtaju hadzal mawdu' ila akthar min dhalik. Bila kita cerita pasal qada dan qadar, itu je yang kita perlu. Tak payah kita nak pergi jauh nak melihat apakah rahsia di sebalik takdir yang Allah berikan ini. Dia nak cuba congkir rahsia di sebalik, dia sampai mungkin dia tulis buku kot di sebalik takdir Allah. Nak congkir. Itu bukan kerja kita sebagai seorang Islam. Tausiah. Sambungan tausiah bertajuk Rahsia Kadar Tuhan untuk bahagian yang kedua yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Azam Hamzah ini akan saudara dapat ikuti esok 1.30 tengah hari dan ulangannya 6 petang di Perak FM. Tausiah bertajuk Rahsia Kadar Tuhan yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Azam Hamzah yang dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Wa ma 'allamallahu hajatana ilahi bayyanahu lana. Apa yang menjadi keperluan kepada kita dalam kehidupan, Allah terang kepada kita. Dia tak rahsia. Ya. Banyak Allah cerita pada kita dari segi hukum hakam yang menjadi hajat kita dalam kehidupan. Dia bukan rahsia. Allah sebut cerita para nabi dulu-dulu, ya. Allah sebut tentang kewajipan kita sebagai seorang Islam. Allah cerita bagaimana dia memberi rezeki kepada kita semua. Segala, bukan kita semua, malah semua makhluk. Allah kata dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sebut dalam Al-Quran tu, dia cerita benda tu tidak rahsia. Tidak adalah kehidupan yang ada di dunia ini. Kehidupan ni maksudnya manusia, pokok, haiwan dan sebagainya. Tidak adalah dabbah yang hidup, segala kehidupan di dunia ini illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah beri mereka itu rezeki-rezeki daripada dia. Ini Allah sebut tidak ada rahsia perkara itu dalam kehidupan itu. Itu satu. Kita kena tahu, memang Allah cerita apa-apa saja, banyak dalam Al-Quran Allah cerita banyak perkara lah, ya. Tapi dia kata sini wa ma tawahu, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala anna, daripada kita, dia sembunyikan daripada kita, la yajuzu an natakallafa al-bahtha anhu. Kita kata tidak harus yang dia sembunyi daripada kita, dia tak beritahu kepada kita. Bukan menjadi tidak boleh untuk kita untuk orang kata bekerja ataupun natakallafa ni maksud dia kalau bahasa kita biasa dengar mukallaf, kan. Orang mukallaf apa? Orang mukallaf ni orang yang wajib, diwajibkan untuk melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang sini dia mukallafkan diri dia untuk dia membahas segala takdir, apa benda yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia apa, tuan-tuan? Dia nak cari bilalah berlakunya hari kiamat. Kan? Dia kaji, walaupun Rasulullah tak tahu, dia cuba, dia boleh agak-agak kiamat ni bila. Dia baca Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar.
telah dekatlah hari kiamat, ayat Quran kan, dan telah terbelahlah bulan. Dia pun baca tafsir iqtarabatis sa'atu, dalam kitab tafsir kata pada masa Rasulullah kata, ayat Allah kata telah hampirlah hari kiamat. Ulama-ulama kata hampirnya hari kiamat itu adalah seperti matahari di waktu senja. Itu pada zaman Rasulullah kan. Rasulullah tunjuk setakat di antara dua jari ni, di antara gigi air di padang pasir, matahari itu kalau kita gigi laut lah kan, kalau situ padang pasir, dengan matahari nak terbenam itu dekat sangat. Maknanya matahari itu berada dah di gigi air. Itulah pada masa zaman Rasulullah SAW. So sekarang ni dia kaji, buat kiraan fizik dan sebagainya, dah 1400 tahun. Dia kira agak-agaknya matahari itu mungkin dah terbenam separuh kot daripada, maknanya dah bertambah dekat hari kiamat. Itu sebenarnya tuan-tuan, bukan kerja kita nak kaji sampai ke peringkat itu. Ya. Ada pula yang baru ni dengar cerita pasal dukhan, asap akan keluar pada pertengahan bulan Ramadan yang jatuh pada hari Jumaat. Dan Ramadan kita pada tahun ni tuan-tuan adalah 15 Ramadan kita pada tahun ni adalah hari Jumaat. Oh, dia bersyarah sampai menangis, sampai takut, kata Jumaat Ramadan, 15 Ramadan kita tahun ni akan keluarnya dukhan, asap. Asap tu tuan-tuan, dia adalah antara alamat-alamat besar berlakunya hari kiamat. Yang disebut tu dukhan tu dalam Quran tu kan, dia alamat besar berlaku hari kiamat. Tapi seorang yang ustaz yang diviralkan tu, dia kata akan berlaku pada Ramadan ini. Sedangkan ada lagi tanda-tanda kiamat yang besar sebelum daripada dukhan tu tak berlaku lagi. Sebab tu, jadi bukan kerja kita sebenarnya nak mencari tarikh hari kiamat. Ini dia kata sini, wa ma tawahu, apa yang disembunyikan oleh Allah SWT, tidak harus kita, tidak boleh kita nak mewajibkan diri kita cari benda itu. Tak payahlah nak cari tarikh hari Jumaat, tarikh berlakunya hari kiamat. Cukup kita tahu hari kiamat akan berlaku dan dia berlaku pada hari Jumaat, dah lah. Yang penting kepada kita adalah untuk bersiap sedia. Jadikan diri kita orang yang taat kepada Allah SWT. Bila-bila berlaku hari kiamat pun tak jadi masalah kepada kita. Sebab apa? Kita sudah bersedia. Ini dia pergi bahas lah, pergi takutkan orang dengan benda-benda seperti itu kan. Jadi bolehlah nak cawu benda tu, bolehlah akan ada dukhan yang asap tuan-tuan. Asap yang memenuhi di antara langit dan bumi. Pada saat dah dekat hari kiamat itu, di antara langit dan bumi ni dipenuhi oleh asap yang menebal, yang ada penyakit, yang kena pada orang tidak beriman, mereka akan menghadapi masalah. Pada orang beriman akan dia sekadar batuk-batuk macam tu je lah, tapi orang tidak beriman akan menerima kesakitan daripada asap itu. Cukuplah, tak payahlah kita nak kata, nak takutkan orang sampai Ramadan ini akan berlaku dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan satu tuntutan dalam agama. Tuan-tuan, tak payahlah sampai nak begitu sekali lah kita rasa kan. Kedua, fanakhtalifu, kalau kita pergi buka benda-benda yang Allah SWT tak suruh, dia kata fanakhtalifu. Sebab tu kita suka berkhilaf sama kita, saling tidak sependapat. Sebab kita bawa benda yang tak ada kepentingan pun dalam agama kan. Dia bawa teori ini, kawan ni bawa teori itu, sedangkan benda itu bukan tuntutan dalam agama untuk kita buat. Banyak benda-benda tu kan. Saya masa pergi Mekah dulu naik kapal lah. Saya masa belajar dulu pergi Mekah naik kapal. Bersembang dengan seorang pakcik Arab tu. Pakcik Arab tu naik dekat kapal, dekat atas lah, atas dek tu, atas kapal. Atas dek, dia kata kat saya, aku pergi ke Mekah ni, dia kata sebenarnya aku nak cari malaikat. Baik, saya kata, macam mana boleh pakcik jumpa malaikat di Mekah pula?
Aku biasa dia kata sebelum ni dah pergi kat Mekah dan memang aku nampak malaikat berada dekat Kaabah. Aku biasa nampak. Oh, itu pula. Kita pergi Mekah nak buat ibadat, nak buat haji, nak buat umrah, nak ziarah dan sebagainya. Dia pergi Mekah nak jumpa malaikat. Ini benda apa? Sebab ada syariat ke untuk kita mencari malaikat? Tak ada syariat tu. Ada kesuruhan Allah SWT untuk kita mencari jin. Ada orang sekarang ni yang paranormal tuan-tuan. Pergi ke mana-mana cari rumah-rumah yang buruk dan sebagainya, pasang kamera yang haba tu, dia pasang temperature lah. Kerja dia nak bercakap, nak rakam suara. Kononnya ada suara orang menjerit sebab tempat tu pernah ada benda-benda berlaku, antaranya pembunuhan dan sebagainya. Itu apa tu? Dalam agama ke? Dia bukan dalam tuntutan agama. Kalaulah Allah nak tunjuk kita alam ghaib yang ada kepada kita tu, Allah lama dah tunjuk. Kan Allah kata dalam Quran kepada Nabi Muhammad dalam surah kan, yas'alunaka 'anir ruh. Orang akan tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang alam ruh. Allah kata pada apa Nabi Muhammad? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahawa roh ini adalah daripada urusan Tuhanku, bukan urusan kita. So kenapa kita nak pergi menjelajah alam roh lah, apalah, buat cerita dulu-dulu kan, ada cerita seram-seram lah, laku pula tu. Tapi takut tengok, tapi nak tengok juga. Jadi itu. So sebenarnya itu bukan dalam bidang, malah Allah kata kita telah merosakkan wa nuhliku, dan kita akan binasa fa inna uqulana mahdudah. Kalau kita buat benda-benda yang Allah memang tak bagi, Allah kata kita akan binasa, dan kerana akal kita tak mampu nak fikir tuan-tuan. Kita tak boleh nak fikir. Tak sampai had kita. Kalau benda-benda yang disembunyikan oleh Allah SWT, Allah tak beri itu kerana apa? Kerana memang akal manusia tidak akan sampai nak memikirkannya. Nak fikir rupa jin pun kita tak tahu kan. Apa rupa jin? Nak lukis ke apa? Tak, kita tak boleh nak buat. Sebab memang bukan satu keperluan. Tapi Allah kata memang ada jin. Malah ada pula dalam Quran nama dia Suratul Jin. Cerita pasal surah jin kan. Tapi Allah suruh kita cari jin ke? Tak, Allah tak suruh pun. Sebab jin juga adalah makhluk yang mukallaf, yang dituntut supaya beriman, beribadat, taat kepada Allah SWT. Di kalangan orang jin pun ada yang Islam, ada yang kafir. Ini pergi cari dalam jin. Silat jumpa jin kafir. Allah, apa nak jadi? Buatlah tolong macam-macam. Boleh angkat tu, boleh daun teruk hilang dan sebagainya. Alam-alam seperti itu kan. So sebenarnya kita tidak dituntut untuk mencari benda-benda yang diikhfakan. Ikhfa ni apa? Sembunyi, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqaha, Allah menjadikan akal untuk kita memberi sumbangan lil isham fi imaratil ardi. Akal ini kita gunakan untuk mengimarahkan muka bumi. Jangan pergi bawa akal kita ke alam yang lain daripada alam kita ni. Fikir benda-benda di sebalik apa? Saya pun nak cakap lebih-lebih pun orang marah kan. Tapi maksudnya tak perlu kita nak pergi kat situ. Dah? Guna akal ni yang kat darat ni aja, kat dunia ni aja. Makmurkan masjid, bersihkan kawasan kita, elokkan kejiranan kita kan. Ajak sama-sama beribadat. Gunakan akal kat situ. Jangan pergi yang lebih daripada itu. Sebab itu bukan tuntutan, malah dilarang oleh agama kita. Walaisat wazifatuha iktisyaful ghaibi. Akal kita ni dia bukan bertugas untuk kita membuka segala perkara-perkara ghaib. Iktisyaful ghaibi, membuka hijab kepada perkara-perkara yang ghaib. Itu kadang-kadang ada orang boleh nampak jin apa semua tu. Wallahualam, saya tak tahulah, mungkin dia nampak betul kan. Kan dia boleh melihat alam itu kan. Tapi sebenarnya bukan wazifah kita, bukan tugas kita. Allah beri akal dalam perkara-perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Kemudian allazi ista'sara bi ilmihi khalqa wa laisa amamuna illa at-taslim. Dalam soal qada dan qadar ini dia kata yang ada di depan kewajipan yang kita kena laksanakan ialah kita illa itu apa? At-taslim. Menyerahkan saja kepada Allah SWT. Qadar Allah, takdir Allah kepada kita. Jangan carilah kerana apa, jangan salahkan jadi ini ada gangguan jin lah kan. Aku tak kaya ni sebab dalam jiwa aku ni ada jin maleh nama dia. Ada kawan saya tuan-tuan masa dekat sekolah tu, kat universiti ni. Dia kata, "Han tahu tak kenapa aku belajar tak berapa bagus?" Dia cerita kat saya. Ni masa kat Mesir ni, dia kata kat saya. Sebenarnya dia kata aku bila pergi dekat orang perawat, dia kata, "Aku ni telah diganggu oleh jin maleh." Oh, ada pula jin maleh. Dia tak habis belajar tuan-tuan. Tahu saya tak sebut sama dia kan. Tapi bukan orang Perak lah, orang lain. Tak habis belajar. Dia tak habis belajar, dia kata dia diganggu oleh jin yang menyebabkan dia malas. Saya kata, hang yang malas ke jin yang menyebabkan hang malas? Jadi ini ada. Jadi kita sebenarnya sehingga bila orang pergi kat situ tuan-tuan, apa-apa pun dia kata jin. Kalau dia sakit pun jin yang buat. Kalau dia berlanggar pun itulah tadi tempat ni memang keras tempat aku berlanggar sebab ada gangguan jin. Semua salah jin. Dia tak salah. Kan? Jadi ini sebenarnya bukan cara kita. Depan yang kewajipan yang ada kepada kita adalah at-taslim. Kita serah, terima kepada Allah Subhanahu apa yang Allah telah tentukan kepada kita. Wal iman, dan kita yakin dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima ya'rifahu Allah alaihi min umuril ghaibi wa qadayahu. Segala benda-benda yang kita tak nampak, takdir Allah ke, ketentuan Allah ke, rezeki Allah beri pada kita ke, malah Lailatul Qadar pun kita tak tahu. Ada orang pagi subuh Lailatul Qadar tu dia nengok matahari. Matahari kalau tak terbit ni, alhamdulillah aku dapat. Tak payah cari sebenarnya. Kita nak dapat Lailatul Qadar Ramadan tiap-tiap malam kita bangunlah. Betul tuan-tuan? Agak-agak dalam satu malam tu ada tak kita kena dengan malam Lailatul Qadar? Mesti ada kan? Ini dia pergi cari satu malam lain tak, malam tu kan? Tak ada ketentuan. Jadi kewajipan kita bukan tu. Kita banyak salah faham gitu. Kita setiap malam lah kita bangun untuk kita dapat malam Lailatul Qadar. Begitu caranya sebenarnya. Bukanlah kita mencari-cari, mengintai-ngintai. Memang Rasulullah suruh mengintai malam Lailatul Qadar, tapi bukan malam bangun satu malam saja dalam Ramadan. Bangun setiap malam. Itu nama mengintai malam Lailatul Qadar. Begitu ya. Jadi kita ni segala benda yang disembunyikan oleh Allah SWT dan perkara-perkara berkaitan itu, sama ada rezeki ke apa semua, kita jangan. Kita hanya menerima. Dia kata syarat di sini adalah apa saja kita terima. At-taslim, kita serah kepada Allah SWT dengan hati yang lapang. Wal iman, dan kita yakin dengan segala yang Allah beri kepada kita, yang berlaku kepada kita itu adalah perkara yang paling baik. Jadi gitulah. Jadi janganlah sampai kita sampai ke peringkat kata pengarang kat sini, benda yang kita kena tak perlu nak kaji sangatlah. Dia kata antara dia ialah menjadi kewajipan kepada kita ialah dalam soal qada dan qadar ini ialah kita jangan bertanya banyak, kenapa berlaku ini, kenapa ini yang aku hadapi, apalah nasibku. Ada lagu dulu tu, Tuhanku cabutlah nyawaku kan, kita sebab dia fras kan. Sedangkan itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sepatutnya lah lagu itu seperti itu. Jadi kita kepada kita sebagai seorang Islam adalah untuk kita at-taslim, iaitu kita menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita beriman dengan apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi nak tanya. Kalau dalam beberapa perkara gaib lah, contoh dia, Allah Subhanahu Wa Taala dia kata, pengarang kita kata, apakah hubungan? Jangan tanya macam ni apakah hubungan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah melakukan pelbagai perbuatan yang boleh dilakukan oleh manusia. Dalam Al-Quran Allah kata, manusia ini wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah jadikan manusia itu dalam keadaan yang paling elok, yang seimbang, wa ma sawwaha, lalu
fa'alhamaha, lalu Allah mengilhamkan kepada manusia kita ni kan, fujuraha, perbuatan fujur, keji, wa taqwaha, dan perbuatan yang orang bertakwa, perbuatan baik. Jadi Allah jadikan dua benda dalam jiwa manusia ini, dia boleh buat benda fujur, benda keji, kejahatan, maksiat. Satu lagi, wa taqwaha fa'alhamaha, lalu diilhamkan kepada manusia itu, setiap manusia itu, fujuraha, benda yang tak elok, keji, wa taqwaha, dan satu lagi benda elok. Kan? So kita jangan, kenapa Allah jadikan, kita nak fikir kenapa Allah jadikan ada dua kepada kita. Kan? Kalau Allah jadikan fa'alhamaha taqwaha je, kenapa tidak? Jangan nak tanya itu, kenapa Allah jadikan dua perkara itu kepada manusia. Jadi kalau ada dua perkara, tentulah ada manusia pilih fujur, ada orang pilih takwa. Kan? Jangan kita nak persoalkan kenapalah Allah SWT buat macam tu, dengan alasan akal kita yang terhad ini. Kita kata kalau ada dua benda, mungkin ada orang buat pilihan betul dan mungkin ada orang buat pilihan salah. Kan? Tapi kita masih ingat tak bahawa bagaimana Allah SWT walaupun dia jadikan kebolehan manusia benda fujur, benda takwa, Allah bagi juga panduan kepada manusia untuk apa yang jalan yang dipilih. Contoh dia, Allah bagi kitab Al-Quran kepada kita. Quran semua cerita benda yang elok semua je. Tak ada, Al-Quran ni tak ada benda yang tidak elok. Dia cerita pasal solat, pasal puasa, wa anfiqu mimma razaqnakum, kamu infaklah harta kamu. Quran semua cerita benda baik saja. Jadi kita sebagai orang Islam kena ambil Al-Quran. Kalau kita ikut Al-Quran, barulah kita pergi benda yang takwa saja, bukan benda fujuraha, yang keji itu. Satu. Kedua, selain Al-Quran, dia utuskan juga para rasul. Rasul dah tak ada, Allah hidupkan lagi para ulama. Walaupun ulama-ulama besar kat Malaysia ni yang hebat-hebat, setengah dah Allah tarik satu-satu kan, meninggal. Ada lagi lah orang-orang yang alim-alim yang boleh mengajar kat radio, mengajar dekat televisyen, mengajar dalam forum perdana, mengajar kat masjid seluruh negeri dan sebagainya. Tu pun kita nak kata lagi Allah salah juga sebab menjadikan dua benda. Tak, dia jadikan manusia yang boleh baca kitab, yang boleh mengajar dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pemberian Allah kepada manusia untuk dia memilih taqwaha, bukan fujuraha. Kan? Jadi itu. Jadi kita jangan cuba nak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita nak fikir lebih-lebih, nak kata kita salah, Allah salah. Siapa kita? Who are you? Orang putih kata kan, Allah pun bagi free je kat kita dalam kehidupan ini. Pernah kita berdoa, ya Allah berilah aku oksigen? Tak pernah. Kita doa nak duit je. Oksigen mana pernah doa? Jarang orang doa, ya Allah Tuhanku berilah aku oksigen yang cukup hari ini untuk aku bernyawa. Tengok Allah, tak doa pun Allah bagi oksigen kat kita. Masuk terus dalam jantung, keluar, mengeluarkan oksigen seluruh badan, sihat tubuh badan kita. Kan? Allah bagi macam-macam kesihatan kepada kita. Allah beri jari kepada kita yang boleh pegang, boleh genggam duit lah, tamak haloba, semua kat sini. Akal fikiran Allah SWT beri. Pernah kita bersyukur dengan akal yang Allah SWT beri? Kita minta tak? Ya Allah Tuhanku, hari ini jagalah akal aku supaya aku boleh berfikir, jangan seperti orang yang gila dan sebagainya. Kita tak doa, tapi Allah bagi juga kepada kita kan. Jadi siapa kamu, siapa awak nak komplain apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah lakukan, takdirkan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, itu yang kita nak sebut bawah ni. Sekadar tu juga nanti panjang. Maknanya tuan-tuan, untuk setakat ini kita kata bahawa segala rahsia, segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala bukan menjadi satu tuntutan kepada kita untuk kita mencongkelnya, malah kita terima dengan segala-galanya. Bukan kita tidak berusaha tuan-tuan. Kalau kita miskin, kita malah kerja tak boleh. Allah kata kena berusaha. Bekerjalah. Tapi kalau Allah kata rezeki kamu bekerja setakat ini, barulah kita terima dan kita redha dan kita yakin inilah ketentuan takdir yang paling baik, paling sesuai untuk aku. Ini Allah tak bagi lagi lebih pada aku, adalah
sebabnya. Mungkin nanti aku jadi tamak haloba ke, aku lupa masjid ke, kan? Pernah tengok kan, orang tiba-tiba elok dalam kehidupan, bila dapat kemewahan lupa masjid. Lepas tu lupa jasa isteri yang pertama, dia nak cari bini yang kedua pula. Dia lupa tu. Walaupun dia kata sebenarnya abang kahwin ni yang kedua ni sebab nak tolong. Amboi, betul ke, kan? Tapi sebenarnya dia dah lupa dah isteri dia yang selama ni berkorban pada dia, tolong dia meniaga, pergi kat Siam, dah lah nikah kat Siam, kan? Jadi ini contoh ya tuan-tuan. Kalau ada tu berlaku tu, maknanya itu tanda orang yang sudah mula lupa apabila diberi kelebihan. Sebab tu Allah tak bagi pada kita. Allah bagi cukup-cukup saja. Sebab kalau bagi lebih-lebih nanti kita masjid pun tak pergi gamaknya, kan? Waktu ni ada kat shopping center kot, shopping komplek, beli tu beli ni, hari-hari beli, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala rizq, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah bertajuk Rahsia Kadar Tuhan yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Azam Hamzah yang dirakamkan dari Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh.